Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Kak Nur. Dalam video kali ini, Kak Nur akan terangkan bagaimana cara untuk merawat cecair keputihan wanita dan cara mencegahnya daripada berulang. Tapi seperti biasa, bagi yang masih baru di YouTube channel Kak Nur ni, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel Kak Nur dan tekan loceng notifikasi untuk menerima video-video terbaru daripada Kak Nur ya. Dalam YouTube channel ni Kak Nur banyak berkongsi tentang info-info kesihatan, khususnya kesihatan wanita dan juga kesihatan kulit. Dalam beberapa video yang lepas, Kak Nur ada berkongsi tentang apakah itu cecair keputihan yang normal dan tidak normal. Okey, apakah tanda-tanda atau kriteria keputihan yang korang kena tahu untuk segera berjumpa dengan doktor? Dan apakah jenis-jenis keputihan dan punca keputihan yang boleh berlaku pada seseorang wanita? Dan semuanya ini Kak Nur telah terangkan pada video-video sebelum ni dan Kak Nur ada sertakan link video pada description di bawah ni. Korang boleh tengok dulu kalau ada masa, insyaAllah. Okey? Seperti yang Kak Nur telah kongsikan sebelum ni, cecair keputihan wanita yang tidak normal boleh disebabkan oleh jangkitan kulat, jangkitan bakteria, ya, dan juga jangkitan penyakit kelamin seperti trichomoniasis, chlamydia dan juga gonorrhea. Ya, sudah pasti bagaimana cara untuk merawat cecair keputihan adalah yang pertama, kita perlu tentukan apakah punca keputihan wanita tersebut. Okey, contohlah kalau contoh ia disebabkan oleh jangkitan kulat. Okey, maka kita kena beri rawatan anti kulat. Contohnya fluconazole, ya, clotrimazole dan zolzol lah. Okey. So, jika ia disebabkan oleh jangkitan bakteria, maka kita kena beri rawatan antibiotik, ya. So, dia ada banyaklah jenis antibiotik yang boleh kita berikan. Okey, dan jika ia disebabkan oleh penyakit kelamin ataupun sexually transmitted disease STD, maka rawatan antibiotik perlu diberikan kepada pesakit dan juga kepada pasangan pesakit. Ya, dan perlu mengelakkan hubungan kelamin sepanjang menerima rawatan. Contoh, kalau rawatan tu mengambil masa sehingga 1 minggu, ya, 1 minggu, maka 1 minggu itulah kena elak hubungan kelamin. Tapi kalau tetap juga ya ingin melakukan hubungan kelamin, maka gunalah perlindungan seperti kondom. Pil perancang ke atau IUD, ia tidak akan melindungi hubungan kelamin tu, ya. So kena guna kondom. Okey, so mesti korang tertanya-tanya, kalau jumpa doktor ni sebab masalah keputihan ni, apa yang doktor buat di klinik, ya? Atau hospital lah, malulah. Ya. So ini common complaint kan? Okey. So biasanya macam contoh di klinik Kak Nur, ya, Kak Nur akan tanya lebih lanjut dulu tentang aduan keputihan dan juga sejarah pesakit, ya, sebab kita ingin tahu ciri-ciri keputihan tu. Okey, so korang kena berikan informasi tersebut kepada doktor korang, ya. So kadang pesakit juga akan tunjukkan gambar keputihan tu, contoh dari panty liner diorang, ya, dari pad, melalui smartphone mereka lah atau kamera. Alright, lepas kita ambil sejarah pesakit, kita kena buat pemeriksaan lah secara general, bahagian abdomen dia semua kan, dan juga Kak Nur akan minta kebenaran kepada pesakit untuk membuat pemeriksaan pangkar rahim. Dan jika pesakit bersetuju untuk kita mengambil sampel keputihan dan hantar ke makmal untuk mengetahui lebih lanjut, lebih tepatlah apakah jenis kuman yang menyebabkan keputihan yang tidak normal tersebut. Of course, kita perlukan persetujuan pesakit. Tapi kalau pesakit tu dia tidak bersetuju ataupun terlalu malu, itu adalah hak pesakit dan doktor tidak boleh paksa, ya. Tapi sebagai seorang doktor, kita perlu terangkan dengan lebih lanjut dan beri pemahaman kepada pesakit kenapa kita perlu periksa dan apa kebaikan di sebalik pemeriksaan tersebut, ya. Kita kena terangkan kepada pesakit. Sebab contohlah, ya, kalau kita tidak periksa betul-betul, tidak periksa sepenuhnya dan kita rawat secara blindly, ya, tanpa kita mengetahui exactly punca jangkitan tersebut, maka ada kemungkinan rawatan itu tidak tepat dan menyebabkan pesakit tidak sembuh, ya. Malah ada juga mungkin boleh menyebabkan kesan sampingan daripada ubat, ya. Sebab itu doktor perlu periksa betul-betul untuk memastikan diagnosis penyakit yang tepat dan kita mampu berikan rawatan yang tepat, insya-Allah. Okey.
Biasanya pesakit akan malu, tapi korang kena percaya ya, doktor dah biasa buat pemeriksaan pangkal rahim ni setiap hari dan memang no feeling at all. Memang diorang tidak akan ingat pun korang punya private part ya kalau korang jumpa di luar. Okey, so jangan malu ya. Yang penting kita sembuh dan sihat insya-Allah. Dan biasanya kalau pesakit Kak Nur ya, Kak Nur akan terangkan terlebih dahulu macam mana Kak Nur buat prosedur tersebut, dan biasanya kita akan, of course kita akan cover pesakit dengan kain terlebih dahulu ya, dan jangan kita buka kain tu di bahagian bawah tu selagi belum ready peralatan kita ya, sebab dia akan merasa tidak selesa. Ya, dan normally Kak Nur akan minta seorang assistant only ya, one assistant only atau seorang jurawat supaya pesakit lebih rasa selesa dan juga lebih privacy ya. Okey. Alright, yang kedua, cara merawat keputihan ini adalah disiplin dalam pengambilan ubat. Okey. So, apabila doktor berikan rawatan ya, sama ada ubat antikulat ataupun antibiotik, maka korang kena pastikan ubat yang diberi itu perlu diambil mengikut dos dan jumlah hari yang ditetapkan. Kalau tidak, memang akan susah sembuh ya. Dan kalau contohlah korang tidak ambil dengan jumlah dan hari yang betul, maksudnya dos yang tidak tepat ya, okey, kita risau korang boleh develop antibiotic resistant ya. Maksudnya bakteria tu jadi kebal dan tidak dapat dimatikan oleh antibiotik tersebut dan pada masa yang akan datang ya. So ini lagi bahaya dan membimbangkan ya, sebab antibiotik resistant ni makin meningkat. Okey, yang ketiga, kita perlu menjaga kebersihan organ intim sebaik mungkin ya. Contohnya, okey, jangan biarkan seluar dalam lembab sebab kuman akan suka membiak pada kawasan yang lembab. Okey, so kita kena rajin tukar seluar dalam atau panty liner atau pad kalau kotor atau lembab ya, dan kena rajin tukarlah basically ya, jangan jadi pengotor. Okey, kalau di Sabah ni kami panggil jangan jadi pemihir. Right? So kena jaga organ intim sebaik mungkin insya-Allah. Okey, lepas tu kena pakai seluar dalam yang selesa ya, yang memudahkan pengudaraan di bahagian bawah. Ya. So biasanya kain-kain cotton yang lembut dan mudah menyerap peluh. Okey, dan jangan pakai seluar dalam yang terlalu ketat, nanti cepat berpeluh dan lembab. Sekali-sekala tu untuk nak bergaya okeylah ya. Okey, tapi jangan terlalu kerap macam tu. Okey, lepas tu kita kena cuci kemaluan ya dari depan ke belakang. Maksudnya kalau buang najis dan air kencing tu pada masa yang sama, maka cuci dulu kemaluan depan ni sampai bersih. Lepas tu yang terakhir baru cuci lubang najis ya, supaya kita boleh elak jangkitan daripada usus berpindah ke kemaluan. Sebab banyak kes-kes pesakit Kak Nur ni, bila kita hantar sampel keputihan ke makmal, banyak kuman dari usus membiak dengan gembira di vagina. Okey, so korang boleh tengok video Kak Nur sebelum ni, tips cara cuci kemaluan yang betul. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Okey, yang keempat ya, lakukan hubungan kelamin atau hubungan seksual yang selamat. Ya, Kak Nur minta maaf, yang ni Kak Nur discuss secara open sedikit demi ilmu dan kebaikan ya. Kalau korang segan atau ni, jangan tengok yang ni lah, okey? Tapi ini untuk education. First, kita kena elak seks secara rambang ya, sebab jika kita tidak tahu status kesihatan pasangan kita, maka risiko jangkitan penyakit kelamin itu akan tinggi. Of course, Kak Nur tidak menggalakkan seks secara rambang atau luar nikah sebab banyak keburukannya ya. So, tapi kalau ada yang mengamalkan juga, maka korang perlu pakai perlindungan seksual ya. Perlindungan seks ni seperti kondom ya, untuk mengelakkan penyakit kelamin ataupun sexually transmitted disease termasuk jangkitan HIV. Okey. So, yang kedua, kena elak juga hubungan seksual seperti anal sex ya, yang tidak selamat. Sebab jika dilakukan tanpa perlindungan seperti kondom, maka risiko kuman-kuman daripada lubang najis atau usus akan berpindah juga ke kemaluan wanita. Dan ini akan menyebabkan keputihan yang tidak normal. Okey, ini juga adalah salah satu cara perpindahan kuman ya, dari usus ke kemaluan wanita selain daripada cara cuci kemaluan yang tidak betul. Okey, yang seterusnya yang ketiga, berhati-hati dengan hubungan seksual seperti oral sex ya. Sebab Kak Nur pernah jumpa bakteria yang biasa tumbuh di mulut manusia ni ada pada keputihan wanita.
Ya, so jika mulut tidak bersih, tidak berus gigi, ya, tidak menggunakan ubat kumur antiseptik, ya, sebelum membuat hubungan kelamin, macam-macam bakteria akan membiak, ya, dalam mulut ni boleh berpindah ke bahagian kemaluan wanita, ya, ataupun kemaluan lelaki juga, ya. So that's why kena berhati-hati, ya. So ini pun Kak Nur minta maaf, Kak Nur kena explain juga, ya. So hopefully korang faham, ya. So cara merawat yang seterusnya dan mengelakkan keputihan yang berulang, iaitu yang kelima, adalah kita membiarkan kemaluan wanita itu membersihkan dirinya sendiri. Ya, maksudnya jangan terlalu kerap atau suka menggunakan pencuci wanita sesuka hati tanpa indikasi atau preskripsi doktor. Macam sebelum ni Kak Nur pernah terangkan, vagina ni adalah self-cleaning organ, ya. Ia mampu membersihkan dirinya sendiri, tapi jika persekitarannya yang berasid itu terganggu, contoh menggunakan pencuci wanita yang kerap, okey, suka meruang, ya, meruang ni masukkan jari dalam kemaluan, ya, ataupun guna sabun antiseptik atau perfume pada bahagian kemaluan dengan kerap, maka jangkitan kuman yang jahat ni akan mudah membiak sebab kuman-kuman yang baik ni boleh matilah, ya. Okey, so jika ingin menggunakan pencuci wanita, boleh guna yang tidak mengganggu pH atau asid kemaluan wanita, dan kalau ada probiotik is much better. Okey? Cara merawat yang keenam dan seterusnya mengelakkan jangkitan keputihan daripada berulang, ya, adalah dengan menjaga sistem pertahanan badan kita sebaik mungkin. Dan jika ada penyakit kronik, ya, contoh kencing manis ke, darah tinggi ke, ya, dan penyakit-penyakit kronik yang lain, maka ia perlulah dikawal dengan baik, ya. Kita semua secara rakan-rakan semua termasuk Kak Nur, kita perlu berusaha cara hidup yang sihat dan juga aktif. Tidur yang cukup, air putih yang cukup, ya, makanan yang sihat, elakkan stres, dan juga boleh mengamalkan suplemen lah, vitamin C ke, ya, atau multivitamin untuk memastikan zat-zat dalam badan kita mencukupi. Alright? So Kak Nur rasa itu saja video Kak Nur pada kali ini. So adakah ia bermanfaat? Boleh tinggalkan komen yang positif di bawah ini, insyaAllah, ya. So bagi rakan-rakan yang belum subscribe YouTube channel ni, jangan lupa subscribe YouTube channel Kak Nur, ya. Like, comment and share, dan insyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.